RTM yang telah berkhidmat sekian lama kepada rakyat kini perlu bersedia untuk berubah dengan perkembangan dan kemajuan teknologi semasa serta mencipta lebih banyak kejayaan baru untuk membawa Jabatan Penyiaran Negara ke satu tahap yang lebih tinggi. Slogan RTM, teman setia anda, memang sinonim dan mencerminkan perkhidmatannya kepada rakyat. Namun RTM juga perlu berani membawa perubahan agar perkhidmatannya akan sentiasa segar dan relevan. Harapan saya agar RTM tidak gentar untuk membawa perubahan dalam era revolusi industri 4.0 dan terus memandang ke hadapan di samping menggunakan kepakaran yang ditimba daripada pengalaman lalu untuk senantiasa menambah baik perkhidmatan, membangun perkhidmatan baru serta melestarikan perkhidmatannya. 75 tahun perkhidmatan, RTM telah berperanan sebagai pemangkin industri kreatif negara khusus dalam pembangunan media serta bidang penerbitan muzik dan teknologi komunikasi. Meskipun sudah merentasi usia lebih 7 dekad, pelopor stesen penyiaran pertama negara, Radio Television Malaysia atau RTM terus menjadi penghubung generasi dan sumber sahih pelbagai informasi di negara ini. Sebagai lidah rasmi kerajaan dan agensi paling dipercayai sekarang, RTM sentiasa berusaha mengekalkan kepercayaan masyarakat melalui acuannya yang tersendiri tanpa mengetepikan identiti, adat serta budaya ketimuran masyarakat berbilang kaum dan etnik di negara ini. Pelbagai maklumat dikongsikan kepada rakyat terutama dalam aspek pembangunan negara dan ekonomi menerusi pelbagai platform rancangan seperti kami di BIS Malaysia. Dan seiring dengan itu, program BIS Malaysia telah disiarkan sejak tahun 1992, dikenali dengan nama Bisnes Hari Ini dan Bisnes Malaysia. Mulai 2008 hingga kini, program ini dikenali sebagai BIS Malaysia. BIS Malaysia merupakan program berita kewangan dan perniagaan berbahasa Malaysia. Disiarkan secara langsung setiap hari Isnin hingga Jumaat pukul 6 petang hingga 6.30 petang di saluran berita RTM, My Freeview 123 serta di TV1. Istimewa sempena Hari RTM ke-75. BIS Malaysia akan bersiaran selama 45 minit dengan topik menarik, media dan pembangunan ekonomi. Baik, salam hormat dan salam sejahtera. Saya Hazel Desmond. BIS Malaysia edisi 1 April bersiaran secara langsung menerusi saluran berita RTM. Kami mulakan dengan perkembangan berita ekonomi semasa. Projek Mega Widat at Langka Suka yang akan dibina di Langkawi bakal memberi impak positif kepada ekonomi negara. Ia juga akan mengubah imej Langkawi dari sebuah pulau pelancongan kepada hub pelaburan antarabangsa. Bagi pakar ekonomi, projek bernilai 40 bilion ringgit yang dibangunkan bersama Widat Business Group Sdn Bhd dan Bin Zayed International akan merangsang pemulihan ekonomi negara yang terkesan akibat pandemik COVID-19. Dan projek ini sebenarnya adalah projek jangka panjang dan projek ini dijangka akan siap dalam tempoh 20 tahun lagi. Dan kita percaya bahawa ekonomi dunia akan kembali pulih dengan adanya vaksinasi bagi langkah pencegahan COVID-19 dan juga amalan norma baharu yang secara berterusan. Dan ini adalah masa yang sesuai untuk projek ini dijalankan dan diteruskan sebagai persediaan menghadapi pemulihan ekonomi. Kerjasama dua syarikat gergasi itu menunjukkan tahap keyakinan pelabur asing kepada Malaysia masih lagi tinggi. Projek ini disasar membawa masuk pelaburan langsung asing lebih 100 bilion ringgit Malaysia untuk beberapa tahun yang akan datang dan juga dijangka mampu mewujudkan sekurang-kurangnya 30,000 peluang pekerjaan yang baru. Di samping itu,
Rancangan projek Vida Langkasuka yang bakal dibangunkan di Langkawi yang akan membina hotel, resort bertaraf 5 dan 6 bintang, padang golf antarabangsa, pusat membeli belah, institusi pengajian tinggi, kemudahan penjagaan kesihatan dan kediaman mewah akan pasti menjadi satu pusat tarikan yang baru bagi Pulau Langkawi dan juga tarikan serantau. Projek itu juga mampu menarik penyertaan pelabur tempatan bagi terus menyokong prestasi pasaran ikuti negara di tengah-tengah aliran keluar dana asing. Dan seterusnya kita beralih ke perkembangan saham. Bursa Malaysia hari ini menyaksikan kaunter untung mengatasi kaunter rugi manakala 266 kaunter lain tidak berubah. Laporan penuh kita terus sahaja bersama pengurus dana PNB Investment Nur Hazira Mazilan. Pada sesi dagangan pagi, urus niaga di Bursa Malaysia memulakan dagangan dalam aliran positif didahului oleh saham-saham Public Bank dan Top Growth selepas menyaksikan aktiviti jualan besar-besaran pada hari semalam dengan indeks petunjuk utama susut 2.2%, kebanyakannya disebabkan oleh kerugian dialami kaunter-kaunter berkaitan sarung tangan. Pada penutup 12.30 tengah hari, indeks komposit FBM KLCI naik 5.48 mata untuk ditutup tinggi kepada 1,578.99. Pasaran berada dalam trend positif dengan kaunter untung mengatasi kaunter rugi pada kadar 615 berbanding 388. Sementara 1,121 kaunter kekal tidak berubah atau tidak diurus niaga. Secara keseluruhan, 30 saham komponen FBM KLCI menyaksikan 17 kaunter untung, 11 kaunter rugi dan selebihnya kekal tidak berubah. Sementara itu, nilai mantauan tempatan didagangkan bercampur-campur. Ringgit naik 0.14% kepada RM4.86 seeuro dan 0.13% kepada RM3.08 sedolar Singapura. Selebihnya, ringgit susut 0.10% kepada RM3.75 setiap 100 yen, 0.05% kepada RM4.15 sedolar Amerika dan 0.04% kepada RM3.08 sepound. Laporan disampaikan oleh Nur Hazira Mazilan, PNB Investment Berhad. Assalamualaikum, salam sehati sejiwa. Dengan tema Sehati Sejiwa, semangat perpaduan jelas dizahirkan bagi menghargai jasa dan pengorbanan mereka dalam misi menjaga kestabilan dan keamanan sejahtera. Dari aspirasi menjadi evolusi melalui transisi yang menginspirasi, kini meninggalkan legasi. Berita perdana eksklusif 1 April ini. Seperti RTM yang melalui evolusi penyiaran, BIS Malaysia yang bermula sejak 1992 juga telah melalui pelbagai perubahan dan transformasi dalam menyampaikan informasi. Biarpun pengacara dan penerbit BIS Malaysia bersilih ganti, namun matlamat utama program ini tetap sama, iaitu mengupas dan berkongsi berita dan maklumat sahih mengenai perniagaan, komoditi, pelaburan dan pelbagai lagi isu ekonomi semasa. Dan sempena ulang tahun ke-75 RTM hari ini, istimewanya BIS Malaysia akan menampilkan 2 pengacara yang pernah mengemudi dan mewarnai program ini. Untuk itu, saya amat berbesar hati untuk menerima kemunculan khas Hazlin Abdul Aziz dan juga Dr. Ghazali Taib bersama kami di set BIS Malaysia hari ini. Kak Lin, apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Dr. Gaz? Alhamdulillah sihat. Terima Baik, kasih. mungkin hari yang istimewa, cukup istimewa untuk semua warga RTM pada hari ini. Mungkin Kak Lin nak berkongsi sedikit mengenai pengalaman sejak bersama RTM
berpuluh tahun yang lalu. Saya memang satu 20 tahun yang lalu. jangka yang Masih panjang. Saya di ITM 17 tahun. Okey. Bermula pada tahun 1999, bermula dengan rancangan Selamat Pagi Malaysia, seterusnya dengan rancangan program wanita sendiri, Minda Wanita, dan seterusnya saya menjadi pengacara untuk rancangan Panorama dan barulah pada tahun 2004 masuk ke rancangan BIS Malaysia. Ya, satu pengalaman yang saya rasa tak dapat dipelajari di mana-mana di RTM ini. Ya, kita belajar bagaimana untuk bercakap dengan baik, penggunaan bahasa yang betul. Ini satu amanah yang tinggi dan saya sangat teruja dan amat terharu kerana dijemput untuk mengacara kembali sempena 75 tahun. Terima kasih BIS Malaysia kerana sudi memanggil kami yang otak ini. Baik, Abang Gas pula, apa mungkin pengalaman paling berharga sepanjang berkhidmat dengan RTM sebagai pengacara BIS Malaysia? Terima kasih, Hazel. Bila sebut RTM, dia akan jadi Abang BIS sebutan sampai sekarang. Kalau ke mana-mana sekalian orang sebut Abang BIS walaupun tak kenal nama Abang Gas. Itu antara tagline yang Abang rasakan tak dapat Abang kikis daripada hidup Abang sendiri. Dan kalau sebut pada RTM ni memang Abang sama dengan Nolin juga. Dah hampir 17 tahun, 16-17 tahun Abang bersama dengan RTM. Bermula dengan rancangan BIS Malaysia sebenarnya. Rancangan pertama daripada BIS Malaysia, kamu berpindah bersama dengan Selamat Pagi Malaysia. Ada rancangan-rancangan isu semasa, landscape, bicara rakyat. Semua program-program yang ada pada RTM termasuk entertainment. Betul. Bila kita bergerak dengan pelbagai imej yang berubah, kita menjadi individu mengikut program yang ada. Yang paling manis yang Abang rasakan bahawa RTM ini memberi impact dalam hidup Abang. Mengubah cara kelakuan kita, penampilan, personaliti dan juga cara bagaimana kita membuat pembaharuan dalam kehidupan kita. RTM memiliki sesuatu yang berbeza yang kita rasakan, yang mampu untuk menjadikan diri kita berbeza dengan orang lain. Lilian? Ya, betul. Dan dengan imej yang kita melakukan ada. rancangan siaran secara langsung, secara ad hoc. Betul. Ya. Itu adalah satu pengalaman yang Betul. cukup tak dapat dilupakan, konsert di Raja Betul. dan juga pelbagai rancangan langsung. Betul. Ya. Dan abang pernah terlibat dengan Hari Keputeraan. Betul. Dan pertabalan sendiri. Itu satu pengalaman yang abang rasakan sebagai sesuatu anugerah diberikan untuk kita bersama dengan RTM, penyiaran rasmi negara. Siapa yang tak bangga sebenarnya? Ya. Dan kita berada di tempat di mana inilah tempat informasi yang disampaikan kepada rakyat di luar sana. Jadi ini kebanggaan kami. 75 tahun yang hebat. Tahniah untuk RTM, tahniah untuk warga RTM. Anda memang awesome, anda memang terbaik. Dan abang juga sebangga dengan ini. Ya, dan kita pasti bangga. Kita semua membesar bersama RTM. Betul. Setuju. Dan kalau melihat kepada perubahan RTM sepanjang 7 dekad ini dan BIS Malaysia sendiri dalam peranannya dalam menyalurkan maklumat semasa mengenai ekonomi dan juga isu-isu semasa. Kalau Abang Gas lihat, apa mungkin adakah peranan kita ketika ini masih relevan sebagai kalau dibandingkan dengan peranan media baharu, di mana letaknya RTM ketika ini, Abang Gas? Satu soalan yang baik. Abang kaitkan dengan pengalaman abang sepanjang di negara Jepun. Abang hampir 12 tahun di negara Jepun untuk belajar di sana. Abang lihat NHK masih lagi relevan sampai ke hari ini. Jadi RTM juga sesuatu yang bangga kerana kita memiliki satu siaran yang sentiasa berubah mengikut perubahan masa. RTM tidak pernah berada di belakang sebenarnya. RTM sentiasa mendepani dalam bidang informasi itu sendiri dan penyaluran inovasi. Jadi ini yang kita rasakan bahawa sesuatu perkara yang kita boleh bawa ke depan, bahawa inilah punca informasi yang sepatutnya dipegang oleh rakyat Malaysia untuk mendapat yang sahih dan yang benar di Malaysia ini. Dan ini satu amanah yang tinggi juga buat kita. Masa kami masuk ke rancangan BIS Malaysia ni, Hazel, zero. Tidak tahu satu apa pun mengenai term BIS. Kalau dulu sebut FTSE, sebenarnya sebutannya FTSE. Jadi banyak kita belajar daripada ini, walaupun kita tak tahu apa-apa, ini adalah satu platform yang terbaik untuk kita mengetahui tentang ini. Melekat di kepala kita sampai sekarang ini, betul tak? Setuju. Sangat-sangat setuju. Bila sebut tentang BIS Malaysia ini sesuatu yang di luar daripada keselesaan diri kami sebenarnya. Tapi memikirkan ini peranan dan tanggungjawab diberikan. Jadi terpaksa kita adakan ulang ngaji. Betul. Kita buat research untuk memastikan agar apa yang kita sampaikan benar-benar mampu untuk berikan keyakinan pada pendengar. Kan Hazel, kita bawa suara IKS, suara usahawan-usahawan Bumi Putra khususnya. Inilah peluang platform
platform untuk mereka. Jadi kita bawa kepada mereka dengan semangat yang ada pada mereka. Dan inilah satu-satunya rancangan bisnes berbahasa Melayu. Dan ini hal satu sangat membanggakan. Ya, dan pastinya RTM sebagai media rasmi kerajaan sentiasa berusaha untuk menyalurkan pelbagai maklumat terkini yang sekaligus menyumbang kepada pembangunan negara termasuk ekonomi. Dan untuk melihat sejauh mana kepentingan media terhadap pembangunan ekonomi, segmen Bolbis akan mengupas topik ini bersama tetamu undangan di studio seketika nanti. Selamat ulang tahun RTM yang ke-75, terutamanya kepada saluran perancangan BIS Malaysia kerana telah memainkan peranan yang begitu signifikan dalam memberikan maklumat berkenaan tentang isu-isu ekonomi, isu-isu perniagaan. Selamat ulang tahun ke-75 RTM Malaysia dan khususnya kepada rancangan MBIS yang terus memberi maklumat-maklumat dan juga informasi terkini untuk keyakinan rakyat dan juga pembangunan negara yang tercinta. Selamat menyambut ulang tahun yang ke-75 kepada Radio Television Malaysia. Selama lebih dari 7 dekad, RTM teguh menjadi penyedia berita utama negara yang menyentuh pelbagai masyarakat melalui program-program yang disediakan. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan salam ulang tahun yang ke-75 tahun buat RTM dan khasnya buat BIS Malaysia yang menjadi pilihan ramai untuk ruang bicara dan bual BIS serta berita-berita ekonomi dan perniagaan yang mutakhir dan yang terkini. Selamat ulang tahun yang ke-75 untuk RTM. So RTM sudah berusia 75 tahun. Dan ini merupakan salah satu rekod yang cermelang untuk mana-mana rancangan ataupun stesen TV. Saya ingin mengucapkan selamat hari ulang tahun RTM yang ke-75. Antara misi RTM ialah untuk menyediakan kandungan yang berkualiti, kreatif dan inovatif. Selamat hari ulang tahun RTM yang ke-75. Walaupun sudah lebih 7 dekad, RTM kekal unggul sebagai pilihan utama sumber informasi berita di kalangan masyarakat. RTM bukan sahaja sebagai suara penghubung antara kerajaan dan rakyat, malahan berperanan sebagai penyiar maklumat yang diyakini merangkumi pelbagai sudut ilmu termasuklah ekonomi. Selamat menyambut ulang tahun yang ke-75 kepada RTM. Sesungguhnya RTM telah memainkan peranan yang penting dalam penyaluran maklumat yang tepat dan sahih. Program berinformasi seperti BIS Malaysia juga banyak membantu rakyat dalam memahami isu-isu berkaitan ekonomi dan pasaran modal global serta tempatan. Semoga RTM terus sukses selalu. Bersama kembali masih lagi bersama BIS Malaysia. Kita ini bersecara langsung menerusi program saluran berita RTM, mengambil kira peranan RTM sebagai media rasmi dalam menyalurkan pelbagai maklumat terkini. Kita pastinya tidak dapat menafikan fungsi media massa itu sendiri sebagai wadah bicara, khususnya pihak berkepentingan kepada rakyat. Selain menyampaikan ilmu dan maklumat dalam pelbagai bidang tidak terkecuali ekonomi, dan bagi melihat sejauh mana kepentingan ekonomi terhadap pembangunan negara, kami bawakan untuk anda pada hari ini pakar ekonomi yang juga ketua ekonomi Pusat Penyelidikan Pasaran Buruh Masa Hadapan EIS UPMCS Perkeso, yang berbahagia Profesor Madya Dr. Muhammad Yusof sehari ke studio. Apa khabar Prof? Khabar baik. Alhamdulillah sihat Prof. Alhamdulillah sihat. Patut saya panggil Abang Bis ke apa ni? Abang Bis di luar sana. Di luar sana. Okey. Tapi hari ini saya teruja Prof melihat dengan berbunga-bunga Prof. Ni mungkin sesuatu nak dikongsikan. Hati perlu bunga-bunga. Hati kena berbunga Prof. Itu yang sepatutnya. Terutamanya hari ini saya bimbang juga. Saya selalunya bersama Bis saya hanya di sebelah kanan saya hanya ada pengacara, tapi hari ini di sebelah kiri dan sebelah kanan dan sebelah kiri saya pun ada. Saya akan di soal kiri dan kanan ni hari ini saya pun gugup juga ni. Hari ini kita meraihkan 75 tahun RTM, Prof. Okey. Sesuatu yang kita anggap sebagai istimewa
kepada seluruh rakyat Malaysia. Dan hari ini kita akan bercakap tentang peranan media itu sendiri, Prof. Layaklah Prof ada sebelah kami dan saya ada rakan di hujung sana yang akan bersama-sama dengan kami juga untuk kita terus berkongsikan pandangan dan kita mohon untuk Prof terus memberikan pandangan berkaitan dengan media itu sendiri, Prof. Dan sebagai pemulaan, kita melihat kepada signifikan dan hubungan kait antara media dan pembangunan ekonomi. Bila sebut media, ada ekonominya di situ. Bagaimana dapat kita kaitkan media dan ekonomi itu sendiri sebenarnya? Baik, terima kasih Dr. Gas. Dan juga dua hotai kat sebelah kiri saya. Kita tidak dapat nafikan bahawa media sangat berperanan dalam mempengaruhi pergerakan atau pertumbuhan ekonomi itu. Baik, saya ringkaskan ada dua peranan media di dalam pembangunan ekonomi. Yang pertama adalah fungsi tradisional. Yang ini semua orang tahu fungsi tradisional ini adalah iaitu menjadi sumber ataupun platform kepada peniaga dan industri di luar sana untuk mempromosikan barangan mereka melalui pengiklanan. Ya. Yang kedua adalah media sebagai dalam ekonomi sebagai penyiar kepada industri kreatif di luar sana. Drama-drama, slot-slot tertentu. Itu peranan tradisional. Tapi peranan yang saya nak tekankan ke sini adalah peranan yang lebih kepada yang mungkin orang tidak nampak ya, tapi dalam ekonomi ianya sangat signifikan, iaitu sebagai pemangkin kepada pertumbuhan ekonomi dalam ataupun bahasa Inggeris kita panggil enablers ya. Baik, saya ceritakan beberapa perkara. Ada 3 perkara bagaimana media menjadi enabler ataupun pemangkin. Yang pertama adalah berita sahih dan itu yang diwar-warkan oleh RTM sendiri sebagai media nasional, sebagai media teras perdana, iaitu sahih. Dan maklumat sahih ini penting kerana pengeluar, pemain industri dan juga pelabur mereka mahukan sesuatu yang betul, sesuatu yang tepat kerana pelaburan mereka contohnya melibatkan amount yang besar. Betul. Jadi kalau maklumat salah, jika saya menggunakan maklumat tersebut untuk pelaburan, maka saya akan menanggung di masa hadapan mungkin kerugian ataupun pelaburan yang kurang mendapat satu keuntungan. Risiko yang terpaksa dihadapi oleh usahawan-usahawan kita. Betul, ya. Yang kedua, media perlu independen ataupun bebas ya. Media tidak boleh berpihak sebenarnya. Maknanya perlu berikan fakta, ada setengah bukan auta, fakta dan juga perkara-perkara yang memberi manfaat kepada orang di luar sana. Dan yang paling penting nombor 3 adalah capaian perlu meluas. Ya, kita tahu bahawa pada pandangan saya setakat ini RTM masih lagi menjadi media teras perdana yang capaiannya meluas, terutama di luar bandar. Di luar bandar capaian internetnya terhad. Ya, dan juga orang-orang yang di luar bandar pengetahuan ataupun pengetahuan ataupun pendedahan mereka kepada dunia digital sana mungkin lebih rendah. Jadi mereka masih lagi bergantung harap kepada media-media tradisional atau media-media konvensional seperti RTM sendiri yang mana cakupannya capaiannya meluas, termasuk juga radio di sini yang mana sampai ke kawasan-kawasan luar bandar. Dan bila bercakap tentang media itu sendiri, kita melihat kepada media dengan pembangunan negara, tak dapat dipisahkan. Ada media maka wujudlah pembangunan kerana media membawa elemen pembangunan itu sendiri. Kita bercakap media pembangunan negara dan ekonomi. Kita tak dapat lari daripada ketelusan dalam media itu sendiri. Sebab zaman sekarang ini bila sebut media bukan lagi hanya kepada siaran TV. Semua yang ada gadget di tangan mampu membuka media mereka sendiri sebagai satu platform untuk mereka berkongsi. Di situ ketelusan, Prof. Ada antara media yang suka dipercayai. Betul. Ada antara media yang kita rasa inilah yang tepatnya sebagaimana RTM lakukan. Bila wujud tahap ketelusan integriti yang berbeza ini menyebabkan masyarakat mula berfikir di mana kepercayaan boleh diletakkan pada media sebenarnya, Prof? Kalau bercakap tentang kepercayaan ataupun reliability, tahap keyakinan, saya masih lagi berpandangan RTM masih lagi nombor 1 dalam keadaan perkara tersebut ya, kerana saya pun berada di sosial media lain, tetapi dari segi sudut kesahihan, kepercayaan itu saya memegang tinggi lagi kepada RTM kerana saya juga adalah seorang mangsa kepada 2-3 tahun lepas kepada mangsa kepada eksploitasi media. Saya seorang mangsa keadaan. Saya memahami keadaan tersebut. Bagaimana mangsa kepada netizen yang ada sebenarnya netizen tu tidak menyalahkan sepenuhnya kepada mereka, tapi datangnya daripada media.
media. Saya tidak mahu bercakap media berkenaan. Nanti Dr. Gas boleh semak dalam internet masih ada saya. Kalau sebut pasal saya, itulah dia. Jadi saya nak beritahu maksudnya kat sini adalah pentingnya kat situ kita ada satu media yang boleh dipercayai, kerana media yang dipercayai ini akan mempengaruhi bukan saja pelabur, juga sentimen masyarakat di luar sana. Kerana kalau saya boleh kongsikan di sini dua kajian yang telah dibuat sebenarnya Tegas dan juga yang lain oleh pihak Bank Dunia dan juga pihak-pihak lain menunjukkan bahawa memang media ini berperanan dalam mempengaruhi ekonomi. Saya ambil contoh dua ya. Satu kes di Bangladesh iaitu di Sungai Buriganga namanya. Jangan Buriganga di UKM ni Buriganga. Buriganga ni yang mana media telah berjaya membuka apakah yang berlaku sebenarnya sampai menyebabkan sungai tadi tercemar dalam keadaan yang teruk. Ya, jadi media telah berperanan, telah membuka mata dan juga telah membuka mata pihak-pihak yang berkenaan, pihak-pihak kerajaan di Bangladesh untuk mengambil tindakan yang bersesuaian. Dalam konteks kita dulu Sungai Kim lah. Ya, kalau kita masih ingat dulu yang mana pada ketika itu semua media tertumpul di situ, dan saya lebih suka kalau boleh akan datang sebelum ada sungai lain, RTM dulu ke depan dalam konteks itu. Dalam konteks satu lagi ya di Zimbabwe, negara ketiga ni, pihak kerajaannya pada tahun 1980-an, di akhir 80-an menyorok fakta, cuba tidak mahu diwar-warkan berkenaan dengan jangkitan AIDS. Tapi media berperanan cuba untuk memberitahu ke hadapan. Mengangkat tema tersebut untuk dikongsikan dengan masyarakat. Ya, dari satu sudut media berpandangan sebegitu, di pihak kerajaan mereka mahu menutup sesuatu. Tapi alhamdulillah kebaikan daripada membuka tersebut, kerana selepas media berjaya membongkar kisah tersebut, kebaikannya adalah banyak donation ataupun sumbangan daripada luar masuk ke Zimbabwe. Itu dia. Jadi maksudnya media ini memainkan peranan yang cukup besar. Bukan hanya untuk menyedarkan rakyat dengan informasi yang ada di sekitar mereka, juga sebagai untuk membawa kepada kebenaran. Itu sepatutnya prinsip yang ada pada media. Etika dalam media itu. Prof, hari ini saya bukan kesorangan. Prof tahu ya, Prof akan bergandengan dengan 3 pengacara. Dah lupa yang kami di pastinya sini. dan di hujung sana dari Hazel dan juga Olin. Mungkin Olin, Hazel ada sebenarnya saya nak mencelah di situ kerana kita ada juga menerima beberapa pandangan melalui laman Facebook dan sebagainya. Ada sedikit pandangan dari bekas penyunting kanan bernama yang menyebut mengenai peranan media terutama dalam menangani laporan negatif media baharu. Antaranya pasti saja pelbagai jenis platform digital di luar sana yang menyebut mengenai sentimen pelaburan dan sebagainya. Jadi kita nak lihat contohnya dalam isu kontroversi kekurangan aliran dana asing ketika ini. Ini yang dilaporkan, diwar-warkan, dan kesannya nanti sentimen pelaburan itu juga dipengaruhi oleh laporan-laporan media yang sebegini. Jadi kita nak dapatkan apa mungkin pemerhatian Dr. Yusof mengenai perkara ini. Tapi kita nak berehat seketika, Doktor. Baik. Semua itu akan dijawab selepas kita berehat seketika, kembali selepas ini.